Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kepada anak-anak murid yang berada di luar sana ya, terutama kepada kelas 2 Arif ya, SMK Bari Panjang. Okey, jadi bersama lagi dengan Cikgu Ismi ya. Okey, pembelajaran sains kita masih belum tamat lagi. Okey, jadi seperti yang anda lihat di bahagian belakang cikgu itu, iaitu kita masih lagi membincangkan bab 9 ya, iaitu bab haba. Dan pada kali ini kita akan sambung lagi, iaitu 9.3 berkenaan dengan prinsip pengembangan dan juga pengecutan, kembang dan kuncup haba. Jadi bahawa kita ketahui bahawa haba hanya dua saja, iaitu haba panas dan haba sejuk. Jadi ketika bila apakah kesan apabila haba yang panas, sama ada dia mengembang ataupun dia mengecut kan. Jadi sebelum itu kita dengarkan dulu iklan ataupun pesanan daripada pihak pengaruh pihak penganjur. Yes. Okey jadi pada kelas yang lalu kita telah membincangkan akibat perbezaan di antara tekanan udara panas dan udara sejuk, maka berlakulah yang pertama sekali ialah bayu laut Okey, bayu laut yang kita telah bincang pada yang lepas Okey. Dan kita dapati bila sebut bayu laut bermaksud angin daripada laut dia bergerak ke pantai Okey, dalam bentuk pusingan begini. Dan apabila bayu darat yang berlaku pada waktu malam juga daripada darat pergi ke laut Okey, itulah dua fenomena yang berlaku secara auto apabila terdapatnya tekanan, perbezaan tekanan. Okey, jadi pada seterusnya berkenaan dengan tajuk yang berikutnya ialah konduktor haba dan penebat haba. Okey, jadi ini adalah fenomena yang berlaku dalam kehidupan seharian yang mana apabila kita melihat proses konduktor haba dan juga penebat haba, kita dapat lihat dalam contohnya seperti menggosok pakaian yang mana kita menggunakan konduksi haba. Kemudian kita lihat di sini ialah kegunaan konduktor haba dalam kehidupan seharian. Selain daripada itu ialah yang kita gunakan di dalam termometer iaitu terdapatnya merkuri di dalam termometer yang akan bertindak sebagai konduktor haba. Dan satu lagi ialah dasar kuali yang dibuat daripada logam, yang mana ia mengalirkan haba ke makanan dengan cepat oleh kerana dia adalah dibuat daripada logam. Okey, dan seterusnya ni ialah kita lihat bagaimana proses pembikinan kuih apabila bahan yang boleh menghalang pengaliran haba dikenali sebagai penebat haba. Jadi penebat haba ini kita gunakan untuk mengelak daripada terasa panas yang keterlaluan, dan kita menggunakan sarung tangan ketuha yang merupakan penebat haba yang dapat mengelakkan tangan daripada melecur. Okey. Kemudian dinding kotak ais yang dibuat daripada gentian kaca atau polistrena ialah penebat haba yang dapat mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. Dan selain daripada itu kita lihat peralatan dapur yang dibuat daripada kayu dapat menghalang haba daripada mengalir ke tangan ketika memasak. Jadi ini adalah antara kegunaan penebat haba dalam kehidupan seharian. Okey, jadi yang seterusnya kita lihat terdapat beberapa eksperimen yang anda boleh laksanakan di dalam makmal. So di antaranya ialah apabila kita membincangkan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan seharian. Jadi konduktor adalah pengalih. Pengalih haba yang baik. Manakala penebat ialah pengalih haba yang lemah, Okey, kemudian terdapat beberapa eksperimen yang boleh dibuat di dalam makmal yang mana kita nak melihat kesan perubahan haba bagi air panas apabila dimasukkan ke dalam kelalang. Jadi terdapat 4
keadaan. Yang pertama ialah apabila air panas tu yang tidak dibalut dengan apa-apa, dan bagi setiap kelalang ini ditutup dengan rapat, dan diletakkan termometer di sini. Jadi termometer ni digunakan untuk melihat ataupun mengukur suhu air panas yang berada dalam setiap kelalang ini. Dan untuk yang kelalang kedua, ia dibalut dengan kapas, dan kelalang ketiga ia dibalut dengan kain felt, dan yang keempat ia dibalut dengan keranjang aluminium. Jadi kita akan lihat perubahan kehilangan haba bagi setiap sampel ini, yang mana ia menunjukkan perubahan pembebasan tenaga haba bagi setiap kelalang. Jadi di sini kita boleh lihatlah yang mana kelalang yang manakah yang akan kehilangan haba dengan lebih cepat kan. Kerana kalau kita lihat L ini, ia dibalut dengan kapas. Jadi kapas adalah penebat haba yang terbaik. Kemudian kain felt adalah yang kedua baik. Kemudian yang dibalut dengan keranjang aluminium juga tidak baik. Maksudnya haba tersebut dibalut dengan keranjang aluminium. Dibalut dengan keranjang aluminium maksudnya haba tidak dapat keluar dengan cepat, tetapi ia akan dipantul balik ke dalam. Jadi dia bermaksud dia dapat mengekalkan kedudukan ataupun mengekalkan suhu air panas ini dengan lebih lama. Tapi yang paling baik di sini adalah yang dibalut dengan kapas. Jadi sebab itu pakaian kita, terutamanya bagi mereka yang duduk di kawasan yang lebih sejuk, dia menggunakan kain kapas ataupun baju sejuk lah kita istilahkan, yang dapat mengekalkan suhu badan. Jadi untuk itu jadi keseimbangan terma. Jadi apakah maksud keseimbangan terma di sini? Iaitu apabila dua objek yang berada dalam sentuhan terma, maksudnya dua objek yang bersentuh, dia dapat memindahkan tenaga haba antara dua objek itu. Jadi tenaga haba dipindahkan dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu rendah. Jadi ini adalah hukum alam, yang mana suhu tinggi, suhu yang panas, dia akan bergerak ke suhu yang rendah. Jadi apabila pemilihan haba antara dua objek ini adalah sifar, maksudnya pemilihannya adalah setara, jadi objek-objek itu dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Jadi dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Jadi contohnya katakan ada satu bahan ataupun kotak ini yang bersuhu 50 darjah Celsius katakan. Kemudian dia bersentuh dengan satu kotak yang lain yang suhunya 30 darjah Celsius sebagai contoh. Jadi apabila dia bersentuh di sini, jadi akan berlaku pergerakan. Haba yang panas akan bergerak kepada haba yang sejuk. Jadi hasil dia boleh ditunjukkan dalam seperti pengiraan matematik. Jadi 50 ditambah dengan 30 dia akan jadi 80 dan dibahagi 2. Jadi suhunya sekitar 40 darjah Celsius. Jadi dimasukkan keseimbangan itu berlaku, maka tidak akan berlaku lagi pergerakan udara panas kepada udara sejuk. Jadi untuk bab yang seterusnya yang kita akan lihat pada malam ini ialah berkenaan dengan prinsip pengembangan dan juga pengecutan jirim. Jadi kita tahu bahawa jirim terbagi pada 3, iaitu pepejal, cair dan juga gas. Yang mana kedudukan jirim, susunan jirim bagi setiap jirim ini adalah berbeza. Yang mana pepejal adalah lebih rapat, manakala cecair agak jauh sikit, dan yang paling jauh adalah gas. Jadi bagi ketiga-tiga ini akan berlaku pengembangan dan juga pengecutan jirim, yang mana dia memberi kesan pada perubahan sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Jadi sebagai contoh kita lihat eksperimen ini apabila dua batang besi ini apabila arahannya ialah cuba masukkan batang besi ke dalam tolok. Jadi ini tolok di sini, jadi batang besi ni jadi boleh masuk ke tak boleh masuk.
ke dalam dia bergerak ke dalam. Jadi kalau kita besarkan gambar rajak ini, kita dapati bahawa batang besi ini akan bergerak ke dalam. Dan pada satu keadaan dia tersangkut di sini. Tersangkut di sini. Jadi tolok ini perlu dipanaskan. Dan dipanaskan maka dia akan mengembang lebih besar. Jadi batang besi ini akan boleh masuk ke dalam atau sebaliknya. Kemudian kita lihat. Itu ialah pengembangan yang kita lihat, pengembangan bahan jirim yang berbentuk pepejal. Bagaimana dalam bentuk cecair? Jadi bentuk cecair seperti begini. Kita dapati bahawa air yang berwarna ini apabila ia dipegang di bahagian tepi ini, ataupun ia dibalut dengan kertas ataupun kain yang panas, maka dia akan mengembangkan cecair ini, dan kita akan dapat lihat cecair yang berwarna merah ini akan bergerak sedikit ke atas. Dan bagi gas pula bagaimana? Uji kaji yang melibatkan gas apabila kita meletakkan belon ini di dalam kelalang ini, dan kelalang ini kita letakkan di dalam air panas, kita akan dapati bahawa udara di dalamnya akan mengembang dan dia akan menaik ke atas dan menyebabkan belon ini mengembang. Jadi zarah-zarah dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap apabila pepejal dipanaskan. Zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat dan jarak di antara zarah bertambah. Jadi hal ini menyebabkan apabila ia bertambah, apabila jarak di antara zarah bertambah. Jadi ini berlaku kerana bertambah kerana pepejal mengembang. Sebaliknya apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar dengan lebih perlahan dan jarak antara zarah berkurang. Hal ini menyebabkan isi padu berkurang, dan kerana pepejal mengecut. Jadi zarah-zarah cecair dan gas pula bergerak secara bebas. Apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah bergerak dengan lebih cepat. Jarak di antara zarah juga bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas bertambah kerana cecair dan gas mengembang. Jadi sebaliknya apabila cecair dan gas disejukkan, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan dan zarah semakin rapat antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas berkurang kerana cecair dan gas mengecut. Jadi kegunaan dalam proses pengembangan dan pengecutan ini ada banyak manfaat kepada manusia. Di antaranya ialah mercury yang terdapat di dalam termometer. Apabila termometer ni diletakkan di bawah badan kita ataupun pada sebarang bahan sampel, dia akan menunjukkan suhu sebenar. Dan juga bagi landasan kereta api, landasan kereta api mempunyai ruang kecil di antara menyambung rel untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Nampak dia ada skema di sini, ada ruang. Kalau tidak, dia akan berlaku seperti gambar yang cikgu tunjukkan tadi, iaitu railway akan bengkak-bengkok. Kemudian jambatan pun sama, di bawahnya terdapatnya ruang dan di sana diletakkan penggolek supaya jambatan kalori yang dibina dengan penggolek dan satu ruang pada hujung ini membolehkan pengembangan. Pada waktu panas, jambatan ini mengembang dan dia akan bergerak secara roller ataupun penggolek yang berada di bawahnya, dan ia dapat mengekalkan kedudukan jambatan ini. Kalau tidak, jambatan ini akan melengkung ke bawah. Dan selain daripada itu, kegunaannya juga digunakan apabila kepada satu model simple pergerakan kebakaran. Di sana terdapat dua wire ataupun dua logam, iaitu di bahagian atas ni ialah koper dan bawahnya ialah besi pada suhu bilik. Jadi apabila terdedah oleh haba yang disebabkan oleh kebakaran, koper akan mengembang. Koper ini akan kembang terlebih dahulu, jadi dia akan membengkok beginilah. Bila membengkok, litar menjadi lengkap, dan apabila arus mengalir, arus mengalir di semua ini, maka kebakaran ini akan berbunyi.
Okey, jadi penggunaan prinsip perkembangan dan pengwujudan jerit untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Jadi ini contohlah apabila kita gagal untuk membuka tudung botol yang ketat. Okey, jadi kita perlu apa? Kita rendamkan bahagian penutup dalam air panas. Itu seketika nanti penutup itu akan mengembang dan boleh dibuka. Okey, satu. Situasi dua ialah apabila cikgu bola pingpong ini sudah kemik. So bagaimana nak bagi dia kembang? Kalau dia tak pecah, kita letakkan dia ke dalam besin yang berisi air panas. Okey, so ini dikatakan prinsip pengembangan jirim haba menyebabkan udara dalam bola pingpong mengembang. Okey, jadi cukup sekadar itu saja ya untuk 9.3 ini. Jadi kalau anda lihat kepada buku amali, okey, ini adalah pembentukan bagaimana proses pembentukan bayu laut dan juga bayu darat yang mana mengalami proses perolakan perolakan. Okey, ini ialah perolakan pada bayu darat iaitu daripada air laut ke darat okey. Kemudian pengudaran bangunan juga kita dapati bahawa terdapat bahagian ruang udara di atas. Kalau zaman dulu dibuat di atas ini sungguh, tapi kali ini dibuat di atas cermin tingkap itu saja. Jadi apa yang berlaku apabila berlaku udara panas di dalam rumah, dia akan bergerak ke atas, dan udara sejuk dia akan bergerak ke bawah. Jadi satu cycle itu dia secara berputar berputar. So begitulah lebih kurang Jadi udara panas yang kurang tumpat mengalir mengalir keluar. Udara sejuk yang lebih tumpat mengalir ke dalam ataupun masuk ke dalam. Prinsipnya sama seperti dalam peti ais. Okey, kemudian pemanasan bumi oleh matahari iaitu ia diterima secara sinaran tidak ada medium, tidak ada konduktor di sana Okey, baik. Jadi saya rasa itu saja pada kali ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa pada masa-masa akan datang. Dengan itu, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.